Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Apa Kata Malaysia bagi membincangkan tajuk yang cukup menarik dari sudut perundangan. Minggu lepas ada 3 panelis dengan saya. Minggu ni kembali tag team partner. Okey? Bersama dengan Tuan Haji Hanif Katri kita dengan tajuk yang cukup ramai yang tak faham tentang tajuk ini, termasuk juga dengan diri saya. Apapun, siaran langsung ini anda juga dapat saksikan di TikTok Inspirasi Channel. Tapi pemandangan di TikTok Inspirasi Channel agak ada warna hijau di belakang ya, green map. Dan kita di sini menarik. Okey Haji. Ya, saya. Sihat Haji Alhamdulillah. Tapi sihat. Haji saya tengok tak pernah tak handsome hari-hari. Itu bau betul mata awak memang celik. Oh ya ke? Hari ni pun hari Ahad. Tapi saya sepetang tadi saya call Haji kata banyak appointment di. Ya, sebenarnya walaupun hari Ahad, saya telah mengadakan satu mesyuarat dengan anak guam dari Johor Bahru. Okey. So itu yang nampak terlebih handsome sikit. Oh. Jadi baru je selesai dalam 6.30 petang tadi. Maaf, ada time awak call memang saya tinggalkan handphone di bilik pejabat saya, bukan di bilik mesyuarat. So alhamdulillah selesai dan free. Okey. Tunggu sat no, saya pun nak kena test juga suara. Okey Cun. Tadi ada yang kata minggu lepas audio kurang memuaskan, tapi hari ni harap-harap semua okey audio kepada Zafendi Fendi Nong Jenkerson, Muhammad Noor, Waalaikumsalam, Nolia Zambri, Momo Raimi, ini selalu bersama dengan kita. Salam, semoga semua sihat. Terima kasih di atas majlis ilmu. Ya, terima kasih. Razak Hamid, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Ya, hari ini memang topik yang rakyat Malaysia pun tak begitu pandai, termasuk diri saya. Saya selalu suka bercakap tentang diri saya daripada bercakap tentang diri orang. Kalau kita ni bukanlah background kita dari sudut undang-undang, tetapi kami di sini dan terutamanya saya amat berbesar hati kerana peguam kanan padat, sibuk, tetapi tiap-tiap minggu sentiasa meluangkan masa bersama kita di Inspirasi Channel. Kerana apa? Kerana satu tujuan, demi agama dan negara. Nak bagi rakyat faham, nak bagi rakyat lebih jelas supaya kita tidak jatuh terjerumus ke dalam lembah fitnah ataupun persepsi ke laut seperti mana pemimpin-pemimpin ahli-ahli politik yang sentiasa berretorik politik. Okey Haji? Ya, saya. Hari ni saya terpaksa tulis. Ni saya tunjuk. Minggu lepas tak payah tulis pasal politik. Bila politik ni semua ada dalam otak dah. Hari ni kena tulis panjang lebar. Kenapa bila saya sebut tajuk kita pada malam ini, tajuk yang kita angkat adalah tuntutan timbang tara Waris Sulu, peranan Apandi Ali dalam rundingan Malaysia dan juga penyamun Johor. Baik. Ramai yang confused. Ramai juga yang meluahkan, termasuk pemimpin politik. Antaranya Lim Guan Eng, tak silap saya. Mempertikai, mengkritik benda ini. Jadi saya nak tanya Haji, mukadimah kita pasal apa tajuk ini menjadi pilihan kita pada malam ini. Ya, terima kasih saudara Fazli, para penonton. Sebenarnya dua-dua isu yang menjadi tajuk bersama pada hari ini, iaitu pertama sekali tentang isu timbang tara, tuntutan Waris Sulu terhadap kerajaan Malaysia, dan yang kedua berkaitan dengan penglibatan Apandi Ali dalam rundingan antara kerajaan Malaysia dengan Johor tersebut. Kedua-dua isu ini dia tampil minggu sudah. Secara tiba-tiba dia terus naik semula berkaitan dua-dua perkara ini, dan kedua-dua perkara ini melibatkan isu-isu yang lebih menjurus kepada perundangan antarabangsa. Di mana bukan soal rakyat biasa sekalipun. Pihak-pihak yang mungkin ada pengetahuan lebih terperinci dalam perundangan pun tidak semestinya terdedah dengan isu-isu undang-undang antarabangsa pada setiap hari atau setiap minggu, seperti mana yang berlaku dua-dua isu ini pada minggu lepas. Dan
yang lebih penting, seperti yang disentuh oleh saudara Fadli, berkaitan dengan isu Sulu maupun isu Apandi Ali dan Jolo ni, ramai pihak yang memberi komen-komen sewenang-wenang ikut fikiran masing-masing, Betul. tanpa memahami hakikat sebenar perkara yang terbabit. Dan kalau mereka memahami perkara itu, maka kita akan nampak bahawa kenyataan mereka bukan sahaja merupakan retorika politik, malah akan menambahkan kekeliruan dan kecelaruan tentang tanggungjawab pihak atau agensi yang sebenar. Berkaitan Sulu, agensi yang sebenar adalah melibatkan pejabat peguam negara. Betul. Dan juga sedikit sebanyak Wisma Putra yang akan menasihati Menteri Luar Negara dan yang mana akan menasihati mana-mana kabinet dan Perdana Menteri. Berkaitan Apandi Ali pula juga melibatkan isu pejabat peguam negara. Peguam negara yang kemudiannya wajar menasihati kerajaan supaya kerajaan mengetahui apa yang sedang berlaku dan boleh memberi apa-apa pandangan polisi. Nah, kaitan sebelum saya tamatkan mukadimah ni, kaitan peguam negara dengan kerajaan ni pun rakyat kena faham. Peguam negara dia mempunyai tanggungjawab memberi nasihat kepada kerajaan berpandukan kepada perlembagaan dan perundangan. Bagaimana cara nak mengatasi sesuatu masalah, sama ada masalah berbangkit di dalam negara, apatah lagi di luar negara. Dan pada masa yang sama, peguam negara bertanggungjawab untuk menyelia, memulakan, meneruskan dan menamatkan jenayah ataupun pertuduhan-pertuduhan jenayah di Malaysia. So, peranan dia adalah perkara ini. Kerajaan pula tidak boleh mengatasi peranan peguam negara. Tidak boleh. Tidak boleh, melainkan dalam bahagian di mana melibatkan isu polisi. Jadi ada sedikit berkaitan dengan isu Sulu yang mana ada hak kerajaan menentukan apakah kedudukan perhubungan antara bangsa ataupun fahaman antara bangsa berkaitan Sulu yang menjadi polisi kerajaan. Dan kemudiannya ianya dilaksanakan melalui prinsip perundangan antarabangsa. Berkaitan dengan rundingan Jolo dan peguam negara melalui mana-mana pihak pun adalah terletak pertama sekali di tangan peguam negara, sebab dia yang menyelia pertuduhan-pertuduhan jenayah sama ada di dalam negara maupun perolehan semula wang-wang jenayah dana 1MDB dari luar negara, dan kemudian kena menasihat kerajaan supaya kerajaan boleh memaklumkan polisinya. Tapi kerajaan tidak boleh mengatasi sama dalam Sulu maupun sini isu perundangannya. So ini yang kena dipahami. Kita harap apabila kita kupas nanti, perkara ini mungkin lebih terselah, lebih difahami. Itu mukadimah daripada Tuan Haji kita. Sebelum itu ada lagi ni Haji. Ya, saya. Apa nama? Major Anwar Abdul Hamid Sarawana Kumar. How are you brother? Begitu juga dengan Zara Zia. Tak pernah tak miss, mesti ada. Tapi Zara Zia ni, saya messenger dia tak balas Haji. Ya. Jadi pada Puan Zara Zia, tolong baca messenger. Saya dah hantar messenger. Ada pula komen peribadi. Okey, apa pun saya menarik juga tentang komen tadi ni. Ini yang mana dia? Ini dia komen ni. Major kata, Assalamualaikum, di dataran Pavilion Kuala Kangsar pagi tadi, nama Hanif Katri bergegar di hadapan 300 lebih veteran Perak, termasuk beberapa veteran cedera perang. Oh, ini apa cerita ni? Saya difahamkan oleh abang Major kita, Major Anwar, bahawa Major Anwar ni dia mengambil serius isu hak dan perjuangan veteran-veteran yang secara amnya kita boleh lihat sebagai telah diabaikan tanpa kita nak beri komen lanjut setakat ni. Mungkin boleh jadikan satu topik masa akan datang. Dan mereka dengan pasukan mereka sedang bergiat memberi faham kepada veteran-veteran di satu Malaysia apakah yang mereka perjuangkan supaya tidak ada yang celaru atau keliru. Ini satu pergerakan dan satu tindakan gerakan mereka yang cukup profesional, cukup bertanggungjawab. Dia kena beri faham ahli dulu. Apa kaitan Haji dengan veteran-veteran ni? Tak, sebenarnya apa yang berlaku adalah mereka telah mengambil sedikit sebanyak pendapat bagaimanakah cara nak selesaikan pertikaian tersebut. Dan setakat ni saya cuma memberi pandangan ringkas. Dan insya-Allah kalau pihak-pihak semua tidak dapat mencapai ataupun tidak dapat membawa perkara itu secara baik, mereka usaha untuk cara baik dengan pihak kerajaan, maka besar kemungkinan seperti biasa mana-mana pertikaian wajib ke medan mahkamah, dan di situ
ada kemungkinan besar saya akan terlibat untuk membantu perkara ini dan pasukan Oh, tubuh. patutlah dia kata veteran 300 veteran bergegar-gegar nama Hanfi Katri. Okey, kita letak pasal veteran, insya-Allah Tuan Major. Ya. Tuan Haji dah sebut. Saya tak pernah tolak kalau Tuan Haji sebut. Nanti satu hari kita buat tentang apa masalah veteran ni. Ya, insya-Allah. Okey Haji, kita balik semula kepada tuntutan Cuma satu ya, okey. sebelum kita nak buat program tersebut untuk veteran, dikena sebelum pertikaian di mahkamah. Ya, Sebab betul. kalau pertikaian di mahkamah, kalau saya terlibat, maka saya tidak akan berbincang dengan panjang lebar. Okey. Sebab itu etikanya. Betul. Okey, kita balik kepada tajuk kita, tuntutan Timbang Tara Waris Sulu, peranan Apandi Ali dalam rundingan Malaysia dan penyamun Johor. Ya. Okey, memang mulut saya kata penyamun tu okeylah. Tak apalah Tuan Haji tak marah, tak apa. Okey, mukadimah saya dah, mukadimah Haji dah. Sekarang ni kita bahagi Haji. Ya, Saya melihat ada 3 bahagian. Yang pertamanya asal usul perjanjian Sulu yang rakyat ramai tak faham. Apa dia perjanjian Sulu ni daripada tahun 1878 yang kita nak kena junjung sedangkan kita dah merdeka. Bahagian kedua saya nak Haji kupas juga tentang apa benda sebenarnya tuntutan abritasi Sulu ini. Dan yang ketiga, bahagian ketiga, pendedahan Malaysia tentang apa Aset. ya, abritasi ini. Jadi saya nak pi dulu pada Haji. Saya yakin ini persoalan daripada penonton sendiri. Sebelum live daripada minta supaya Tuan Haji kupaskan sikit asal usul perjanjian Sulu ini. Silakan Tuan Haji. Ya, sebenarnya seperti yang ada dalam perlembagaan kita, walaupun terdapat pelbagai perjanjian yang wujud sebelum merdeka, tapi kita ada peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan mana-mana tanggungjawab di bawah mana-mana perjanjian yang terpegang kepada negara secara langsung ataupun tak langsung semasa di bawah jajahan Inggeris akan terikat kepada persekutuan selepas daripada kemerdekaan. So isu Sulu ni dia wujud sebab pada zaman itu dikatakan ianya adalah di bawah pemerintahan Sulu, Borneo Utara, iaitu Sabah nama-lamanya adalah Borneo Utara, yang berada di bawah tanah jajahan dan wilayah Sulu. Dan dikatakan pada tahun 1878 mereka telah memasuki satu perjanjian dengan syarikat Borneo Utara Inggeris. Now, kalau kita ingat dan kalau kita follow sejarah Inggeris penglibatannya di rantau ini di Nusantara, kita akan dapati mereka sebenarnya datang bukan melalui kerajaan sendiri pada masa itu. Mereka akan datang melalui syarikat-syarikat swasta mereka. Syarikat Hindia Timur contohnya. Dan di sini adalah syarikat Borneo Utara. Dan mereka sememangnya diluluskan atau dibuat pada masa itu di bawah undang-undang lokal Inggeris dan mewakili kerajaan Inggeris. So apabila mereka tamat perkhidmatan ataupun disebabkan perkembangan tertentu di Inggeris, maka segala tanggungjawab dan liability, tanggungjawab dan kesan penglibatan syarikat itu berpindah kepada Her Majesty the Queen. Di bawah undang-undang mereka. Jadi apabila syarikat Borneo Utara tamat penglibatannya di bahagian Borneo Utara atau bahagian sini ni, maka dia telah pindahkan hak mereka, tanggungjawab mereka kepada Her Majesty Queen, yakni kerajaan United Kingdom. So sehinggalah United Kingdom kemudiannya melepaskan Sabah seperti mana juga Sarawak kepada Persekutuan Tanah Melayu membentuk Malaysia pada tahun 1963, maka Borneo Utara ataupun Sabah menjadi sebahagian Malaysia. Dan di bawah perlembagaan seperti yang saya sentuh tadi, perjanjian 1878 di antara kerajaan Sulu dengan syarikat Borneo Utara yang berpindah kepada Her Majesty Queen, kemudiannya berpindah kepada Malaysia. Itu kaitan dia. Dan mana-mana negara daulat untuk perhubungan antarabangsa, dia akan mematuhi tanggungjawab yang mana diambil daripada kerajaan-kerajaan dulu ataupun mana-mana kaitan dulu yang telah menyerahkan wilayah tersebut ataupun bahagian itu menjadi sebahagian daripada negaranya sekarang. So Malaysia kena buat perkara yang bermaruah. Nombor satu. Contoh yang terbaik untuk perkara itu adalah Pulau Pinang dan Kedah. Sampai sekarang Pulau Pinang masih membayar Kedah. Dan baru-baru ini, bukan baru-baru ini, makna kata setahun dua ni, lebih kurang 10-15 tahun lalu, kerajaan pusat telah menambah bayaran kepada Kedah.
yang dikatakan 10,000 Spanish dollar telah ditambah menjadi 1 juta, 10 juta oleh kerajaan pusat. Itu bukan bawah perjanjian, tapi Pulau Pinang membayar. Malaysia membayar kepada Kedah apa yang dijanji British membayar kepada Kedah. Nampak tak? Jadi itulah sebenarnya perhubungannya berkaitan dengan isu perjanjian-perjanjian yang wujud daripada zaman dulu, yang mana yang masih ada kesan dia ataupun pembuktian dia kepada mana-mana kerajaan akan datang. Jadi itu permulaannya. Tetapi apa yang berlaku berkaitan dengan itu adalah Malaysia telah membayar RM5,300 setahun kepada waris Kesultanan Sulu yang pada masa itu telah diiktiraf dan diketahui pada masa itu. Setiap tahun, mulai 1963 sampailah ke 2013. Lebih kurang 50 tahun. Kenapa sampai 2013? Sebab kalau kita masih ingat, terdapat pencerobohan ke dalam ke Lahad Datu pada masa itu. Jadi tiba-tiba, pada tempoh itu, kerajaan Malaysia yang menerajui urus tadbir negara pada masa itu, iaitu Najib Razak dan Kerajaan Barisan Nasional, telah memberhentikan bayaran. Yang mereka mengatakan berkait rapat dengan pencerobohan. Jadi itu adalah bermulanya, berkisarnya kepada pertikaian di bawah perjanjian 1878 ini. Saya nak pause sekejap di sini sebelum saya huraikan kepada latar belakang lanjut. Ramai yang telah memberi komen berkaitan dengan masalah tuntutan arbitrasi atau timbang tara Sulu ni adalah disebabkan oleh kononnya Najib Razak. Dan ada juga yang mengatakan disebabkan kononnya Tommy Thomas semasa kerajaan Pakatan Harapan. Secara ringkas sebelum kita kupas lanjut, ada bahagian secara objektifnya melalui faktanya yang memang terdorong akibat kekilafan dan kesalahan kerajaan Najib Razak. Tapi bukan semuanya. Dan ada juga bahagian yang telah terdorong akibat daripada kekilafan maupun kealpaan Tommy Thomas. Tapi bukan sepenuhnya. Itu yang saya harap akan juga dapat difahami melalui rentetan. Saya pun ada soalan tentang tu. Tak ya? So apa yang berlaku selepas itu, apabila kita berhenti membayar, maka pihak kerajaan, pihak yang dikatakan waris Sulu ini membuat tuntutan tidak dilayan. So mereka mengeluarkan satu notis niat yang mereka mengatakan bahawa perjanjian itu mereka hendak melaksanakannya melalui arbitrasi, timbang tara. Nah, apa tu timbang tara? Itu pun rakyat kena faham. Betul. Sebenarnya hubungan negara antarabangsa ni, kalau Malaysia membawa tindakan terhadap India contohnya, di Mahkamah Malaysia, bukan tak boleh. Mahkamah Malaysia mungkin akan membuat keputusan tentang mana-mana pertikaian. Tapi perintah muktamad Mahkamah Malaysia ni, kita tak boleh pakai secara terus kepada India. Kita kena daftar di India. Kena pergi buat permohonan pendaftaran untuk mendaftar penghakiman tu di Mahkamah India. Kemudian baru kita boleh melaksanakan terhadap syarikat India tersebut ataupun mana-mana agensi di India tersebut. Begitu juga kalau misal kata keturunan Sulu, mereka tidak nak masuk Malaysia sebab bagi mereka kalau masuk Mahkamah Malaysia, maka besar kemungkinan mungkin mereka tak akan dapat pun apa yang mereka tuntut. Betul. Jadi mereka nak buat di negara lain. Dalam pahaman mereka, mereka berpendapat antara negara yang mereka boleh pergi untuk bermulanya adalah Sepanyol. Sebab ada satu ketika tahun 1800-an di mana Selangor pula Sepanyol mempunyai bidang kuasa terhadap kawasan Borneo Utara. Tempoh sedikit. Dan perjanjian pada masa itu dimasuki 1878 dalam tempoh tersebut. Jadi mereka pergi ke Sepanyol untuk memperolehi bukan penghakiman di Sepanyol. Di Mahkamah Sepanyol tidak. Sebab macam kita cakap tadi, kalau mereka saman di Sepanyol, dia menang sekalipun, mereka nak laksanakan di Malaysia, dia kena bawa ke Mahkamah Malaysia. Dan penghakiman Mahkamah Sepanyol pun tidak mungkin boleh dilaksanakan di luar sewenang-wenangnya. Tapi dalam sistem perundangan antarabangsa sejak pertengahan 1900, terutamanya suku ketiga 1975 onwards, terdapat suatu kemajuan dalam sistem penyelesaian pertikaian dipanggil arbitrasi timbang tara. Dan pada tahun 1958 terdapat konvensyen antarabangsa di New York yang telah mengiktiraf
tanggungjawab negara-negara yang berdaulat yang mana mengadakan arbitrasi untuk terikat dengan pelaksanaan arbitrasi. So Malaysia, sebelum Malaysia, Sepanyol adalah salah satu juga daripada negara yang telah menjadi penandatangan kepada Convention 1958. Malaysia pun ya, tapi bukan pada tahun 58. Kita iktiraf dalam tahun 1980-an. Jadi Malaysia adalah sebahagian itu. Jadi daripada situ, Peguam Sulu membuat pilihan. Baik dia mulakan arbitrasi. Kalau dia mulakan arbitrasi, maka arbitrasi itu kalau dia menang, dia boleh laksanakan di mana-mana negara luar yang mana ada aset Malaysia. Semestinya dia orang tak boleh laksanakan di Malaysia. Malaysia tak akan bagi. Faham tak? Oh. Sebab Mana-mana negara? mana-mana negara yang mengiktiraf konvensyen tersebut ataupun yang terikat lebih kurang 167 negara menjadi sebahagian daripada treaty tersebut. Jadi apa yang mereka mulakan, mereka keluarkan notis. Nah, notis itu dikeluarkan pada tahun 2017. Notis itu dikeluarkan pada zaman Najib Razak Barisan Nasional. Ada yang mengatakan oleh kerana itulah Najib Razak salah. Bagi saya tidak begitu tepat. Sebab notis itu adalah sebagai surat tuntutan. Kami tidak puas hati dengan pembatalan perjanjian, maka kami berhasrat untuk mulakan. Malaysia abaikan. Kita tak tahu lagi apa yang mereka mulakan. Saya tak kata benda itu betul dilakukan oleh kerajaan, tapi saya tak tuding jari terus kepada kerajaan Najib Razak pada masa itu. Tapi salah Najib Razak pada masa itu adalah Dengar betul-betul. Tu banyak soalan pasal Jebon lah, Mat Sakau lah. salah Okey. ya, salah Najib Razak dalam pandangan objektif saya. Bila saya kata Najib Razak, saya maksudkan kerajaan Najib Razak. Sebab kita pun pada masa itu dia mempunyai menteri luar. Betul. Dia pun mempunyai peguam negara Gani Patael untuk memberi nasihat perundangan jika perlu, jika diminta. Gani Patai apa Pandi Ali? 2013 Oh, okey. Gani Patael. Pandi Ali masuk pada 27 hari bulan Julai 2015. Kemudiannya di 2017 Pandi Ali kalau 2017 betul, maaf saya kena tarik. 2017 adalah Apandi Ali. Yang sepatutnya merupakan peguam negara yang boleh memberi nasihat. Jadi apa yang berlaku adalah salah Najib Razak pada 2013, pada masa itu Gani Patael. 2017 baru Apandi Ali. Apandi Ali. Pada 2013 apabila kita nak mengatakan pencerobohan Lahad Datu tu adalah sebenar-benarnya orang yang berkait ataupun daripada keturunan waris Kesultanan Sulu, maka kita perlu buat penelitian. Kita perlu buat kajian yang rapi. Kita perlu beri peluang kepada waris Kesultanan Sulu yang kita hubungi setiap tahun yang kita bayar. Tanya mereka, kenapa anda buat macam tu? Betul tak ini orang-orang awak? Sebab itu yang menjadi isu sekarang. Pihak Kesultanan Sulu mengatakan yang menceroboh ke Malaysia bukannya adalah mereka iktiraf sebagai waris Sultan Sulu, adalah imposter atau penyamar. Adakah kerajaan Malaysia pada tahun 2013 telah menentukan perkara ini dengan sahih? Kalau ditentukan dengan sahih, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah adakah kita kemudiannya mempunyai hak di bawah perjanjian itu untuk membatalkan? Sebab sejak 1878 sehingga sekarang, sehingga zaman Inggeris pun terdapat pelbagai masalah di antara waris Kesultanan Sulu dengan kerajaan Inggeris. Tapi kerajaan Inggeris terus membayar RM5,300. Terdapat suatu keputusan di Mahkamah Tinggi Sandakan tahun 1939 di mana ada pertikaian di antara pihak yang berlawanan dengan kerajaan Inggeris, tapi walaupun ada pertikaian, Inggeris masih bayar. Jadi tak semestinya kalau ada pencerobohan oleh kerajaan Sulu terhadap mana-mana bahagian Inggeris, pada masa itu mereka boleh menjadikan asas untuk batalkan perjanjian pembayaran. Begitu juga dengan Malaysia. Kalau ada pihak yang tak bertanggungjawab, walaupun orang Sulu tapi tiada kaitan dengan waris Kesultanan Sulu, maka kita tidak boleh secara sembrono, tanpa kajian, tanpa penelitian, terus batalkan. Mungkin sebaiknya patut dibuat pada masa itu adalah kita bawa perkara itu ke Mahkamah Antarabangsa ataupun melalui perintah Mahkamah Lokal untuk membatalkan perjanjian tersebut. Yang kita tak lakukan. Ini salah kerajaan Najib Razak yang pada masa itu 2013 peguam negaranya adalah Abdul Ghani Patael. Okey. Kemudian 2017 saya dah nyatakan itu baru notis niat. Tak semestinya ada langkah-langkah yang perlu diambil pada masa itu. Di situ saya tak akan salahkan Najib Razak sebab arbitrasi cuma bermula secara sahihnya apabila
waris Kesultanan Sulu telah pergi ke Mahkamah Tinggi Madrid Spanyol untuk memohon kebenaran memulakan arbitrasi dan pelantikan arbitrasi. Kenapa? Pada tahun? 2019. Okey. Ya. Kenapa dia orang pergi ke Mahkamah Tinggi padahal dia nak pergi arbitrasi? Sebab Spanyol mengiktiraf New York Convention. So mereka kena dapat pengesahan daripada Mahkamah Spanyol bahawa ya, arbitrasi yang negara kita iktiraf, kita benarkan awak mulakan. Barulah dia ada asas kalau dia menang untuk laksanakan. Sebab ada pengiktirafan negara sana juga. Itu secara perundangannya. Jadi pada tahun 2019, secara khusus 19 Mac 2019, pihak Kesultanan Sulu telah memperolehi perintah dari Mahkamah Madrid membenarkan mereka memulakan. Now, apabila mereka memulakan prosiding ini, dokumen-dokumen permulaan telah pun dimajukan kepada Kedutaan Malaysia di Spanyol dan juga pejabat peguam negara. Di situlah persoalan bermula. Apakah yang kita lakukan? Dan 2019 bukan lagi Kerajaan Barisan Nasional, sudah pun Kerajaan Pakatan Harapan. Nah, seperti yang saya nyatakan, dokumen yang dimajukan kepada Kedutaan Spanyol datangnya di bawah bidang kuasa Wisma Putra. Wisma Putra dalam isu perundangan akan majukan terus kepada International Legal Affairs di Pejabat Peguam Negara, yakni balik kepada Peguam Negara. Kalau ia berhubung dengan isu-isu perhubungan diplomatik dan sebagainya, baru dia akan pergi turut kepada Menteri Luar Negara. Itu protokolnya, itu konvensinya, boleh disemak dengan mana-mana kerajaan sekalipun. So perkara itu datang kepada Peguam Negara. Malangnya pada masa itu, Tommy Thomas seperti yang diakui dalam bukunya, untuk mengesahkan para penonton boleh baca, My Story, Justice in the Wilderness. Beliau telah membuat suatu penulisan khusus berkaitan Sulu di bab 39 muka surat 376 hingga 381. Dan dia sendiri mengaku dalam bukunya, bila dia mengaku dalam bukunya, sukarlah untuk dia menafikan, dia tak kata. Dia mengaku bagi dia secara betul Malaysia tidak semestinya terikat dengan mana-mana prosiding arbitrasi timbang tara. Itu betul. Itu betul. Itu setakat perundangan ada asas mengatakan betul. Tetapi Malaysia perlu mengambil langkah. So apa yang dia buat pada masa itu secara betul lanjutan, dia telah mengambil prosiding di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan memperolehi satu perintah untuk memberhentikan arbitrasi di Spanyol tersebut yang diberikan oleh Mahkamah Malaysia pada 14 Januari 2020. Tetapi itu tak cukup. Sebab macam saya cakap awal-awal tadi, kalau di Malaysia kita nak saman India, kita kena pergi daftar di Mahkamah India. Jadi dia sepatutnya tahu sebagai peguam negara, dapat perintah di sini, dia masih kena daftar di Mahkamah Tinggi Madrid Spanyol sebelum dia boleh berhentikan arbitrasi. Itu yang pertama yang dia tidak lakukan secepat mungkin. Dan langkah kedua yang menjadi silap Tommy Thomas adalah beliau terus abaikan prosiding di Mahkamah Tinggi Madrid, mahupun selepas perintah dikeluarkan pada bulan Mei tersebut, dia tak melantik wakil yang bertegas untuk membantah bidang kuasa arbitrasi tersebut. Sebab ada dua perintah, ada dua award yang dikeluarkan oleh Timbang Tara. Award pertama dipanggil award awal tentang bidang kuasa. Adakah arbitrasi Timbang Tara mempunyai bidang kuasa atau tidak? Dan yang keduanya barulah pada 28 Februari yang baru-baru ni keluar award muktamad. So di sini khilaf Tommy Thomas. Bagi saya, dalam pendapat objektif saya, kalau Tommy Thomas tidak setuju dengan pandangan saya, maka kita boleh adakan suatu seminar, satu perbincangan. Tapi yang penting di sini bukan perkhilafan ataupun perbezaan pendapat. Yang lebih penting adalah kedaulatan negara Malaysia, kepentingan aset Malaysia dan bagaimanakah caranya untuk selamatkan perkara itu. Adakah yang masih terjejas ataupun tidak. So secara rumusan topik pertama ni, walaupun saya dah masuk sedikit sebanyak kepada topik kedua, yang penting adalah waris Kesultanan Sulu boleh menggunakan perjanjian 1878
sebab di bawah perlembagaan tersebut pun kita mempunyai tanggungjawab untuk ikut. Tapi pada masa yang sama, kalau kita nak batalkan perjanjian itu pun ada cara perundangan antarabangsanya yang sepatutnya negara kita buat melalui kerajaan Najib Razak pada tahun 2013. Tak semestinya terlewat sekarang, tapi pokok perbincangan kita pada hari ini adalah inilah dia asal usul kepada permasalahan yang kita hadapi sekarang, yang kita terdedah dengan aset-aset kita di luar negara, yang sehingga suatu tindakan yang betul diambil masih berisiko untuk mengganggu negara Malaysia, mengganggu kerajaan Malaysia, mengganggu syarikat-syarikat milik negara Malaysia, kerajaan Malaysia di luar negara yang memegang aset. So itu secara pembukaan. Saya nak topik sama, Ya, saya. cuma saya nak lari sikit, kan? Walaupun tak ada dalam senarai soalan. Okey, bila kita sebut peguam negara, memang tadi Haji dah huraikan tadi tentang kuasa peguam negara, nasihat kepada kerajaan semestinya datangnya daripada peguam negara. Okey, bila kita balik pada 2013, Najib Razak tu sendiri, orang tuding jari pada Najib Razak. Okey, Perdana Menteri, kita faham, ketua kerajaan, yang tidak memberi nasihat yang betul mungkin datangnya daripada Gani Patail. Itu Mungkin. pertama. Mungkin. Begitu juga dengan 2018 sampai 2020. Kerajaan Tun Dr. Mahathir. Peguam negaranya Tommy Thomas. Mungkin Tommy Thomas juga tidak memberi nasihat yang sewajarnya kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Jadi persoalan saya di sini, bila dua-dua peguam negara ini melakukan kekilafan, jika ada kekilafan, takkanlah kita nak biar tak ada tindakan kepada mereka ini. Baik. Apatah lagi yang melibatkan aset negara, kepentingan negara dan maruah negara. Baik, sebenarnya soalan yang ditanya oleh saudara Fadli bertindak dengan satu fakta yang saya mempunyai pengetahuan. Okey. Dan saya perlu nyatakan pada hari ini. Soalan baik ya. Soalan yang terlampau baik. Dan mungkin akan mendedahkan inspirasi channel kepada tindakan fitnah yang tidak berasas oleh Tommy Thomas. Saya difahamkan pada persekitaran permulaan prosiding arbitrasi. Apabila dokumen-dokumen diterima dan diketahui oleh pejabat peguam negara, saya percaya dan saya difahamkan oleh pihak-pihak tertentu bahawa Tommy Thomas telah tidak mengambil nasihat pegawai-pegawai senior dalam pejabat peguam negara berkaitan peri penting kita mengambil langkah segera. Walaupun kita bantah bidang kuasa arbitrasi Dr. Stampa di Sepanyol, kita kena pergi kat sana dan memuntahkan bantahan kita dan membawa perintah Mahkamah Kota Kinabalu untuk didaftar di Sepanyol dan ditunjukkan daripada awal supaya Dr. Stampa mempunyai sedikit reservasi, sedikit halangan untuk meneruskan dengan prosiding-prosiding lanjut yang berada. Saya difahamkan pada masa itu dan diakui juga sedikit sebanyak oleh Tommy Thomas, dia mengambil nasihat daripada peguam luar, peguam swasta. It's in his book. Di mana dia mengambil nasihat daripada seorang peguam swasta wanita yang juga terlibat dalam equanimity untuk mengambil pendapat tentang perundangan antarabangsa. Yang bezanya di sini adalah saya tidak ingin pertikaikan perkara-perkara yang lebih kecil ataupun ranting-ranting ni, tapi bagi saya ini menunjukkan bagaimana pada masa itu dengan betul telah dibangkitkan persoalan adakah Tommy Thomas menghormati kebolehan dan kewibawaan pegawai-pegawai di pejabat beliau sendiri. Pada masa itu ada lebih kurang 1,200 pegawai perundangan di pejabat peguam negara yang mengendalikan jenayah, mengendalikan hubungan antarabangsa, mengendalikan isu-isu sivil. 1,200. Purata mereka mempunyai pengalaman 10 tahun. 10 tahun dalam dengan 1,200 adalah 12,000 tahun pengalaman. Tidak masuk akal untuk mana-mana peguam negara untuk mengabaikan nasihat mereka dalam bidang mereka sendiri. Sebab dalam pejabat peguam negara macam-macam unit. Unit pendakwaan, unit nasihat, unit draft, unit hubungan antarabangsa, pelbagai. Setiap mereka tahu kerja mereka.
Dan bila dia lengahkan perkara tersebut, kemudian dia sendiri mengatakan dia tamatkan perlantikan satu set firma peguam di Sepanyol kerana mereka terlampau mahal kononnya. Itu yang bagi saya menyebabkan kita terjerumus dalam kelengahan membangkitkan bantahan yang kita ada hak untuk bangkitkan. Bahawa Dr. Stampa sepatutnya tidak layan pun permohonan arbitrasi sebab perjanjian 1876, 1878 tersebut bukannya suatu perjanjian komersial. Ini adalah satu perjanjian melibatkan kedaulatan Kesultanan Sulu dan wakil kerajaan England, kedaulatan mereka yang kemudian berpindah kepada Malaysia. Arbitrasi New York is more on commercial. Itu perkara asas yang patut dibangkitkan. Walau apa sekalipun, yang keduanya, saya juga yakin disebabkan kelengahan ini, beliau tidak membawa perkara ini secara awal untuk menasihati Perdana Menteri dan Kabinet. Tidak. Dan apabila perkara itu dibangkitkan melalui laporan yang wujud pada masa itu, sudah pun bermula arbitrasi di hadapan Dr. Stampa pada bulan Mei tahun 2019. Jadi bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Tommy Thomas kena jawab. Dan balik kepada soalan saudara Fazli tadi, bagaimana dengan tindakan terhadap pihak-pihak berkenaan? Saya rasa perkara ini perlu dilihat dengan lebih teliti. Tidak molek untuk kita berpandukan kepada apa fakta yang saya mengetahui, walaupun fakta untuk merumuskan kebersalahan mana-mana pihak. Saya bukannya pengadil. Betul. Ya. Tapi yang penting adalah, pertama, kita selesaikan masalah isu pendedahan risiko Malaysia kepada Sulu dulu. Kita selamatkan kedaulatan negara, aset-aset negara. Itu kena buat melalui langkah-langkah yang kita akan bincangkan. Dan kemudian, kita buat satu kajian menyeluruh. Dalam perkara ini, saya setuju. Saya setuju dengan pandangan beberapa pihak yang mengatakan kita patut adakan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan Sulu. Sebab perkara macam ini perlu siasatan diraja sebab ia melibatkan suatu jurang tempoh masa daripada sekurang-kurangnya 2013 sampai sekarang 2022, 9-10 tahun. Betul. Dan jangan kita lupa, perjanjian ini 1878, Convention Amerika 1958. Jadi kita kena tengok, kaji semua ni melalui satu Suruhanjaya. Pakar-pakar boleh beri pendapat tentang semua perkara ini dan fakta boleh dihalusi melibatkan beberapa kerajaan, beberapa peguam negara, dan kemudian baru rekomendasi Suruhanjaya Siasatan Diraja boleh diambil kira. Ya, sama ada mana-mana pihak yang tersebut ingin hadir untuk memberi bantuan, itu adalah budi bicara mereka selepas mana-mana kerajaan selepas ini menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Tapi pada masa yang sama, jangan gopoh nak buat Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk Sulu sebelum kita selamatkan Malaysia daripada exposure pendedahan Final Award Dr. Stampa di Paris, Perancis pada 28 Februari 2022 yang baru-baru ni. Itu kita kena kendalikan. Saya harap saya telah jelaskan perkara itu. Terima kasih Tuan Haji. Puas saya hari ni dengar asal usul perjanjian Sulu tu macam mana, tuntutan arbitrasi Sulu pun saya faham, pendedahan Malaysia tentang aset-aset dan juga yang berkaitan dengan arbitrasi itu. Okey, saya harap anda semua pun faham. Nak salahkan Najib, Tuan Haji kata, ya, ada satu sudut, ya. Begitu juga dengan Tommy Thomas, dari satu sudut pun, iya. Jadi, ya, tak ada titik. Kita tak apa, kita letak tepi dulu, ya, tak ada titik. Itu. Jadi, saya nak balik. Adakah Haji nak tambah lagi, Haji, tentang Sulu ni? Ya, saya rasa sedikit perlu untuk melengkapkan apa yang berlaku silakan, Haji. di arbitrasi. Apa yang berlaku adalah selepas kita filekan tindakan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, kemudiannya kita telah membawa perkara ini ke Mahkamah Tinggi Sepanyol dan kita telah pun memperolehi satu perintah pada 29 Jun 2021 di mana Mahkamah Tinggi Sepanyol telah pun menghalang ataupun membatalkan perintah awal arbitrasi yang diberikan di Sepanyol. Atas dasar tersebut, pada 29 hari bulan September tahun yang sama, 2021, Dr. Stampa
ataupun pihak penuntut yang telah memfailkan tuntutan arbitrasi di Sepanyol telah memohon memindahkan dan perolehi perintah daripada Mahkamah Eksekuatur dipanggil di Paris untuk memulakan menyambung prosiding arbitrasi di Perancis kerana Sepanyol telah digantung oleh Mahkamah Sepanyol. Jadi perkara itu berterusan, tapi pada masa yang sama makna kata pihak peguam Sulu juga telah secara licik, secara pantas dan secara mempergunakan peruntukan-peruntukan konvensyen arbitrasi ini yang memihak kepada mereka untuk teruskan perkara yang mereka tahu pada masa itu walaupun lewat telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. So apa yang berlaku pada 28 Februari 2022, mereka telah memperolehi award muktamad. Yang rakyat kena faham, sama ada award asal pada 25 Mei 2020 ataupun muktamad 28 Februari 2022. Kedua-dua award ni, proceeding pada masa ini tidak diwakili, tidak dihadiri oleh Malaysia. Kerana apa? Malaysia mengatakan kami tak iktiraf. Tapi macam saya cakap tadi, tak iktiraf pun sepatutnya pergi bagi tahun depan muka dia orang kami tak iktiraf. Jangan jadikan masalah seperti yang berlaku. So, apa yang berlaku selepas itu adalah dilaporkan baru-baru ini pada 12 hari bulan Julai, apabila mereka sudah dapat final award, mestilah mereka nak duit tersebut. Mereka tuntut 63.5 bilion ringgit. Katakan 65 bilion lah, campur faedah whatever it is. 65 bilion ringgit dituntut. Mestilah mereka nak duit tu. Dan mereka tahu mereka tak boleh datang Malaysia ambil, walaupun harta Malaysia majoritinya di Malaysia sebab Malaysia tak iktiraf. So Malaysia pergilah kat negara di mana ada aset-aset Malaysia di situ. Di mana pertama sekali mereka buat di Luxembourg. Kerana dua anak syarikat Petronas, dan kita tahu Petronas adalah milik kerajaan Malaysia, milik rakyat, telah pun disita melalui proses perundangan. Ada laporan mengatakan dirampas, bukan yang jenis cowboy pergi rampas, bukan jenis apa nama ni lanun-lanun pergi rampas. Dia melalui proses di mana mereka pergi ke Luxembourg, mereka tampilkan perintah award terakhir apa nama ni stampa di Perancis, mereka tampilkan perjanjian convention yang Malaysia menjadi sebahagian di New York Convention, dan mereka pohon, dan pihak berkuasa membenarkan untuk menyita. Walaupun lepas itu Petronas mengatakan bahawa kononnya kedua-dua syarikat tersebut yang bernilai lebih kurang 8.9 bilion ringgit telah pun dijual kepada pihak ketiga lain dan hasilnya telah diperolehi. Itu adalah fakta atau isu yang cuma Petronas boleh jelaskan. Saya khawatir, bagi saya lah, bukan saya nak soal, saya khawatir bila kita jual beli rumah pun ada tempoh masa dia untuk pembayaran dibuat 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Deposit mungkin dibayar, bayaran pertama mungkin dibayar, tapi ada bayaran ansuran yang mungkin belum dibayar. So kalau perkara itu ada, maka pihak yang membeli itu boleh dipaksa oleh Kesultanan Sulu untuk membayar kepada mereka baki yang masih dipegang. Katalah baki ni 4 bilion, 3 bilion, dia masih boleh ambil, tak dapat kepada Petronas. Tapi itu fakta ni kena disahkan oleh Petronas. Sebab itu pihak Petronas sendiri kena dedahkan ini kepentingan negara. Bukan semuanya ahli-ahli lembaga pengarah yang mendapat allowance yang gemuk, yang duduk atas tu duduk diam-diam tak bagi tahu bila rakyat sekarang ni khawatir tentang pendedahan wang rakyat. Penghujungnya Petronas milik negara Malaysia. So bagi tahu supaya kita tak masuk dalam implikasi persepsi. Walau apa pun, selepas pada itu dilaporkan pada apa nama ni 12 hari bulan Julai, walaupun perintah yang diperolehi oleh pihak Sulu adalah 11 Julai, dilaporkan 12 Julai. Pada 13 Julai dilaporkan sehari sebelum itu, pada 12 Julai Malaysia memperolehi penggantungan award muktamad di mahkamah apa nama ni rayuan Paris pula di Perancis berkaitan award di Paris tersebut. Tetapi penggantungan bermaksud itu gantung, stop dulu, tak boleh pakai. Sampai bila? Sampai bantahan kita untuk batalkan award tersebut dibuat di Paris dan batalkan prosiding yang dimulakan di Sepanyol, diperolehi perintah muktamad. Kalau dibatalkan barulah kaput, tak boleh pakai award tersebut. Jadi sekarang ni yang menjadi tanggungjawab untuk pihak
pejabat peguam negara dan kerajaan Malaysia maklumkan dari masa ke semasa. Dan di situ saya kena ucap syabas kepada Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Setakat mana dia boleh, dia telah keluarkan kenyataan rentetan peristiwa prosiding diambil. Syabas, tapi tolong teruskan. Sebab yang paling penting dari segi perundangan antarabangsa adalah satu perintah muktamad pembatalan award terakhir 28 Februari dan keseluruhan prosiding arbitrasi tersebut. Dan kita perlu juga mencabar perjanjian Sulu tersebut 1878 kalau kita nak batalkan perjanjian itu. Perkara ini perlu diambil nasihat daripada pejabat peguam negara, dan pejabat peguam negara perlu dengan telus dan ikhlas memberi nasihat yang lengkap apa caranya supaya masalah ini tidak berlanjutan dan tidak berulang. Jadi setakat pada hari ini itu saja yang ada. Perintah Perancis digantung, tapi belum dibatalkan. Bila tarikh pembatalan, bila tarikh bicara, kita belum dimaklumkan oleh Peguam Negara Idrus Harun ataupun Wan Junaidi. Apakah berlaku dengan segala prosiding lain di Madrid? Belum dimaklum. So, kita juga mempunyai kekangan fakta yang lengkap, rentetan peristiwa yang lengkap. Akhir sekali berkaitan perkara ini, apa yang kita sentuh berhubung dengan pengakuan sedikit sebanyak Tommy Thomas dalam buku dia, di muka surat 376 sampai 381, sebenarnya menjadi satu lagi halangan kecil kepada Malaysia. Kerana perkara itu telah disentuh dan dirujuk oleh Peguam Sulu di dalam satu surat yang dihantar kepada award kepada penimbang antara Dr. Stampa, dan perkara itu boleh dilihat kepada siapa yang berminat. Kalau nak baca award muktamad Dr. Stampa tu adalah 121 muka surat. 28 Februari 2020. Dan di muka surat 53 dinyatakan dengan jelas petikan surat Tommy Thomas di mana Peguam Sulu mengatakan, Peguam Negara Malaysia sendiri telah mengatakan tidak ada walaupun mereka menafikan bidang kuasa, tapi tidak ada pertikaian bahawa sepatutnya perjanjian itu tidak patut dimungkiri. Bayaran 5,300 patut dibayar. Jadi perkara-perkara ini akan menjadi halangan. Dia makan diri. Kita kalau pergi pertikaian, setiap dokumen kita kena tersusun. Tak boleh hari ni kita kata A, esok kita kata Z. Jadi perkara inilah yang menjadi cacah marba, sedikit sebanyak boleh mengganggu usaha murni Tan Sri Idrus Harun. Dan dalam kes ini tak boleh sesiapa nak salahkan Idrus Harun sebab dia tidak berada pada zaman itu. Cuma yang menjadi tanggungjawab Idrus Harun adalah tolong beri penjelasan dari masa ke semasa, sebab anda adalah pemelihara keadilan kedaulatan negara dari sudut perundangannya. Anda bertanggungjawab memberitahu kami, sebab kita tak boleh terima kenyataan berbentuk retorika politik daripada ahli-ahli politik langsung. Sebab mereka bukan saja tak tahu perundangan antarabangsa, mereka cuma pentingkan kepentingan diri. Apabila muncul Sulu, Najib tuding jari kepada Tommy Thomas. Apabila muncul perkara ni, maka pihak pembangkang tuding jari kepada Najib. Semua ni adalah perkara yang tidak membantu 32.7 juta rakyat. Yang membantu adalah langkah-langkah yang betul dan tepat untuk mencabar dan membatalkan award ini di Mahkamah Antarabangsa, yakni sama ada di Sepanyol atau Perancis, dan langkah seterusnya untuk mencabar perjanjian 1878 kalau kita ingin batalkan di atas pencerobohan di Lahad Datu itu. Sekian. Jangan sekian lagi. Saya nak aji respon pada soalan daripada Zara Zia. Apa dia? Bolehkah Malaysia membuat tuntutan di Britain berikutan serangan daripada Sulu bagi mendapat satu perintah bagi membolehkan Malaysia membatalkan sebarang perjanjian yang dengan waris Sulu dan membuktikan serangan tersebut walaupun bukan waris yang sah namun daripada tempat yang sama iaitu Sulu, menjejaskan kedaulatan negara yang diberikan kemerdekaan secara sah oleh British? Bukan soal kita nak batalkan perjanjian, nak kena pergi sampai ke England. Macam saya cakap tadi, kita boleh dapat perintah daripada Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu sendiri di Malaysia, dan kemudian kita daftarkan di mana-mana negara yang terikat dengan Sulu, sama ada di Sepanyol, Mahkamah Tinggi Sepanyol, ataupun di Filipina sekalipun. So it's not a matter of going to England sebenarnya. Tapi perkara ini wajib dibangkitkan melalui prosedur-prosedur antarabangsa yang sedia ada. Tak semestinya kerana England sebelum ini menjajah ataupun mempunyai
kuasa terhadap wilayah Sulu, maka kita dah kena pergi England. Nak pergi boleh, bukan tak boleh. Tapi ada cara-cara lain. Arbitrasi yang diadakan ini, walaupun kita nak batalkan perintah awak terakhir, kita boleh buat tuntutan balas bahawa kita dah batalkan dengan sah Perjanjian Sulu 1878. Kenapa kita tak bangkitkan perkara tersebut? Itu jalan paling ringkas, jalan pendek. Walaupun kita tak mengiktiraf bidang kuasa tersebut. Tapi balik kepada perkara ini perlu diteliti dengan lebih syumul oleh pejabat peguam negara dan mengambil langkah yang betul. Sebab masalah di sini, arbitrasi pun adalah bentuk komersial. So kita tak nak mengaku dan tidak perlu mengaku. Wajar membantah bahawa ini bukan perjanjian komersial untuk dibawa arbitrasi. Maka kita boleh ambil langkah-langkah lain yang perlu oleh mahkamah-mahkamah biasa. Tapi kita kemudian kena daftar balik di mahkamah-mahkamah negara yang mengiktiraf Sulu secara tak langsung, sama ada Filipina, Sepanyol, mana-mana. Itu saja. Wow. Fakta bukan auta. Sebab tu saya seronok bila duduk dengan Tuan Haji Anegoti. Siap tu dia dengan tebal-tebal tu. Nak bercakap ni, saya nak nasihat sikit lah pada pemimpin-pemimpin politik, terutamanya Najib Razak. Yang ada yang kata jebon lah apalah. Itu selalu cakap auta. Ada isu, dia akan tuding jari pada orang. Isu apa pun, dia akan tuding jari pada Tun Mahathir, pada Tommy Thomas, pada orang tu, pada orang ni. Ibarat dia ni bersih macam baby baru lahir. Cakap gunalah fakta, bukannya auta. Okey Haji? Ya, saya. Terima kasih kepada Mejun. Mejun kata terbaik Tuan Hanif mengupas berbagai sudut berkaitan sehingga timbulnya tuntutan Sulu. Kerajaan kena aware. Ya, betul. Muhammad PY Hidayat, saya nak kena baca juga lah. Muhammad Asma Wingga opinion. Okey, good. Apa benda pun terima kasih pada perhatian anda. Ada lagi, tapi dua-dua hari ni isu antarabangsa. Kita letak Sulu tepi, kita bawa pula Jolo balik cerita dia. Jangan Sulu disula dah. Dah. Sula-sula tak, kita bukan golongan songsang. Baik. Okey, bawa pula cerita Jolo. Jadi juga isu ahli-ahli politik, terutamanya Pakatan Pembangkang juga mengkritik, mencerca, membalun apabila timbul isu penglibatan Apandi Ali. Ada yang kata dia orang tengah bagi pihak Jolo. Ada yang kata, ini persepsi, yang kata peguam dia bagi pihak kerajaan Malaysia. Macam mana, perlukah dan apa dia penglibatan Apandi Ali ini dalam isu rundingan antara kerajaan Malaysia dengan penyangak penyamun Jolo? Itu yang pertama. Saya teruskan dengan soalan saya. 2 in 1. Haji, saya nak Haji kupaskan nanti. Dan lagi satu. Okeylah, dah lah libatkan Apandi Ali. Memanglah orang Malaysia ni sensitif lah dengar nama Apandi Ali. Okey, perlu atau tidak kalau nak berunding dengan penyamun ni, Haji? Baik. Saya rasa saya nak kupas kedua-dua soalan itu. Saya kupas yang kedua dulu sebab itu lebih penting. Okey, silakan Haji. Banyak kenyataan sejak semalam dan hari ini terutamanya apabila tertular berita tentang rundingan. Saya panggil ni sebagai rundingan skandal 1MDB antara kerajaan Malaysia dan Jolo. Itu tajuk rundingan yang saya letak di situ. Apabila tular perkara ini, ramai, terutamanya pada hari ini saya rasa ada kenyataan Lim Guan Eng. Betul. Yang menyoal kenapakah pejabat peguam negara Malaysia telah membuka ruang untuk mengadakan rundingan dengan penjenayah Jolo dan menyoal isu moral dalam perkara tersebut. Saya rasa di sini pun saya perlu nyatakan dengan tegas, para politik kena faham apa itu tanggungjawab peguam negara. Macam saya maklumkan tadi, macam kita kupas tadi, peguam negara bukan sahaja menyelia, meneruskan dan menamatkan mana-mana pertuduhan jenayah. Di mana kita tahu setakat ini Jolo sudah pun dituduh di Malaysia. Ramai terkejut, betul ke bila Jolo masuk? Jolo dituduh in absentia, tanpa kehadiran. Kerana kita belum dapat tangkap dia lagi. Tapi dia sudah dituduh oleh peguam negara. Pada masa itu zaman Tommy Thomas, dan diteruskan sekarang ni oleh Idrus Harun. Jadi itu tanggungjawab dia. Memang Jolo dianggap sebagai seorang fugitif, seorang pelarian jenayah. Ya, tapi pada masa yang sama, jenayah yang dilakukan
oleh Jolo, yang dipercayai dilakukan oleh Jolo bersama dengan yang lain seperti Najib Razak dan sebagainya, yang antara mereka telah didapati bersalah, ada antara mereka sedang dibicarakan, adalah berkaitan pengeluaran, pelupusan, kehilangan, kecurian, kepenyangakan, kalau boleh guna perkataan tersebut, dana 1MDB, dana rakyat. Makna kata kita dah hilang dana ni. Ada pelbagai laporan sejak bertahun-tahun yang mengatakan kita hilang. Ada yang mengatakan lebih pada 50 bilion secara keseluruhan. Ada yang mengatakan kalau kita mengambil dengan faedah-faedah yang kena bayar pasal hutang tersebut jauh lebih daripada itu. Ada juga yang mengatakan kalau ambil Jolo saja dia telah menghilangkan sekurang-kurangnya lebih daripada 15 bilion. So banyak jumlah yang telah hilang. Jadi Peguam Negara Malaysia sebagai penasihat dan penyelia kedaulatan undang-undang perlu juga mencari jalan untuk mendapat semula, mengambil semula, membawa semula segala bentuk wang yang atau dicuri, dana yang boleh dibawa balik. Untuk keselesaan, untuk memberikan balik pampasan kepada rakyat. Dia kena imbangkan. Kalau kita ambil, hantar bala tentera ke Timbuktu untuk tangkap Jolo kalau dia dekat di Timbuktu, bawa dia balik, bicara, sumbat dia masuk dalam penjara. Hukum penjara paling tinggi dalam mana-mana jenayah komersial crime 20 tahun. Kita hantar di sana untuk 20 tahun. Penyudahnya kalau kita tak dapat sesin balik daripada sana, buat apa? Buat apa kita belanja RM3.50 setiap hari untuk makan banduan dalam penjara? Rakyat fikir tak? Sebab rakyat yang sama ni akan soal. Katalah contohnya yang dapati bersalah di Malaysia yang dimasukkan penjara untuk 1MDB. Katakan seandainya Najib Razak kalah dalam perbicaraan 1MDB, dimasukkan ke dalam penjara. Rakyat akan tanya, mana duit yang hilang? Betul tak? Cukup ke? Sekarang ni kata kita nak sumbat, sekarang nampak nak sumbat. Bila dah sumpat, mana pula duit? Rakyat ni nak puaskan hati mereka. Rakyat kena faham, tak boleh ikut takat kena sekaligus tanggungjawab Peguam Negara. Mana boleh selesai secara seimbang. Jadi bagi saya, untuk Peguam Negara Malaysia Idrus Harun berusaha untuk mengetahui apakah dia cadangan kalau ada daripada pihak Jolo. Dia kena dengar. Dengar dulu, bukannya terima. Dengar dulu apa Jolo cakap. Jadi bagi saya, cabaran Lim Guan Eng dan yang lain mengatakan memalukan adalah tidak malu. Tidak, saya tidak langsung setuju dengan apa yang Guan Eng cakap berkaitan isu ini. Sebab tanggungjawab Peguam Negara adalah untuk mengimbangi segala perkara berkaitan dengan perundangan. Bukan saja menghukum orang yang bersalah melalui perbicaraan dan pelaksanaan hukuman penjara dan sebagainya, juga untuk menentukan kita dapat recover, dapat peroleh balik wang-wang di luar. Pasal jumlah yang begitu besar. Yes. Betul. Now, kalau kita dah faham benda tu, kita pergi kepada bahagian kedua untuk menjawab soalan Saudara Fazli tadi sebelum saya datang kepada soalan pertama. Bahagian keduanya, daripada isu Jolo ni, melalui laporan antarabangsa yang telah terdedah kepada kita selama tempoh 4-5 tahun yang lalu, kita tahu kebanyakan daripada harta benda dia adalah di luar bidang kuasa. Terutamanya di Amerika Syarikat. Dan kita tahu pada tahun 2016 dan 2017 ada harta-harta dia yang telah pun disita oleh DOJ yang melalui proses lucut hak dan juga simpanan untuk antaranya dipulangkan. Tapi ada juga jenayah yang Jolo menghadapi risiko untuk dituduh di Amerika Syarikat yang belum sampai ke penghujungnya. Kenapa? We'll come back to that in a while. Belum lagi. So apabila tuduhan jenayah dibuat terhadap Jolo, di Amerika Syarikat pun ada hukuman seperti denda. Yang boleh mereka gunakan wang yang mereka sudah halang untuk bayar denda. Betul tak? Ya. Jadi pada masa ini, memandangkan wang dia yang banyak berada di Amerika, kalau kita ingat terdapat suatu program Al Jazeera beberapa tahun yang lalu yang menunjukkan rakaman suara di antara Jolo dengan pegawai-pegawai SPRM yang dilantik oleh kerajaan baru untuk tengok sama ada Jolo boleh dibawa masuk.
pada masa itu, bukan sekarang ya. Pada masa itu, bukan oleh Idrus Harun. Dia bukan peguam negara pada masa itu. Saya tidak tahu sama ada peguam negara pada masa itu. Tommy Thomas tahu atau tidak tentang rundingan antara SPRM dengan Jolo. Yang di sana didedahkan oleh Al Jazeera. Dia minta untuk diselesaikan sekaligus di satu dunia. Bodoh lah dia Jolo kalau dia nak selesai Amerika, lepas itu selesai England, lepas itu Switzerland, baru Malaysia. 5 kali dia mati hidup balik pun dia tak keluar penjara. Kan? Betul. Nombor 1. Nombor 2, dia pun tahu harta-harta dia akan perlu diserahkan balik. Tapi dia perlu simpan sendiri untuk dia nak hidup secara duit haram. Sebab agama dia orang, agama duit haram. Saya tak cakap terus terang. Jadi mesti dia akan usaha. Sebagai pesalah, dia mesti usaha untuk penyelesaian global. Kalau siapa pun duduk dalam keadaan tersebut, akan cuba selesaikan masalah dia untuk dia terus dapat keluar secepat mungkin daripada apa-apa hukuman dan gunakan baki sedikit. Yang mana sedikit tu pun mewah lah kalau ikut nilai hidup dia. Itu secara logik akan diminta. So itu lebih kurang 2 tahun lalu. Jadi tak salah untuk Idrus Harun dan pihak berkuasa kita nak tahu sekarang ni apa plan dia. Itu pertama. Keduanya, memandangkan kebanyakan wang dia, harta benda dia masih dipegang, dilucut oleh Amerika Syarikat. Jadi dia kena selesaikan pertama sekali dengan Amerika Syarikat. Di mana dia pun terdedah seperti mana dia terdedah di Malaysia. Jenayah di Malaysia tentang 1MDB, di sana tentang penyalahgunaan undang-undang keuangan di Amerika Syarikat. So dia kena selesai. Kalau dia dapat selesai, pergi bincang sana, baru dia tahu macam mana nak selesai lain. Tapi dia nak pergi sana, dia tak boleh. Di mana-mana pun dia berada, sama ada sebagai seekor beruang ataupun seladang, dalam perkataan Hamid Badur, ada red notice. Notis merah yang telah pun ditampilkan atas permohonan Malaysia yang menghalang dia pergi. Dan kalau dia nak pergi Amerika Syarikat, dia perlu minta kebenaran Malaysia untuk bagi dia leeway. Pergi sana, bincang. Kemudian saya main balik bincang dengan awak. So, itu sebab dia kena adakan rundingan. Tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, dia bukan nak rundingan untuk dia setuju masuk penjara di Malaysia. Dia menghadapi pelbagai masalah di satu dunia. Jadi, untuk mengatakan peguam negara patut tidak layan, bagi saya adalah terlampau dangkal dan fikiran yang tak cerdik langsung. Yang ketiga dan yang lebih penting, yang penting, adakah kita tahu di mana Jolo berada sekarang? Daripada pengumuman semua ketua polis negara setakat ini, mereka tidak boleh sahkan di mana dia berada. Adakah negara lain tahu? Ada kemungkinan. Siapa? Wallahualam. Tapi adakah Malaysia mempunyai kebolehan, keupayaan antarabangsa untuk mengambil tindakan yang perlu, menghantar bala tentera ke mana-mana negara yang dia ada, tangkap dia dan bawa sini, seperti mana yang Amerika pernah buat, menggunakan khidmat FBI untuk pergi ke Switzerland, tangkap Sepp Blatter dan pegawai-pegawai FIFA dalam isu fraud antarabangsa. Adakah kita mempunyai submarine yang kita boleh pergi macam tu, yang telah hilang? Macam mana dengan helikopter yang tak sampai? Apakah keupayaan tentera kita? Apakah kredibiliti kita untuk memperjuangkan hak negara di mata antarabangsa? Boleh Lim Guan Eng jawab? Betul, setuju. Jadi kita sebagai negara kerdil, kita kena ukur baju di badan sendiri. Kena cari jalan lain. Macam mana kita nak dapat pulangkan balik wang, pada masa yang sama hukum si penjenayah, si iblis, si dajjal Jolo ni. Tapi dalam kemampuan kita, kalau kita berretorika nak tangkap sumbat penjara, ya, pergilah cari mana dia. Macamlah negara lain nak lepaskan dia. Kalau di Amerika Syarikat, dan kalau Amerika Syarikat tahu, ingat Amerika Syarikat nak senang-senang lepaskan ke Malaysia. Mereka nak juga kenakan dia denda untuk dapatkan pulangan sedikit untuk Amerika sebelum baki dilepaskan kepada Malaysia. Banyak perkara yang kita kena faham dari sudut hubungan antarabangsa. Bagaimana negara-negara antarabangsa boleh menggunakan kekuatan mereka untuk buli yang kecil, yang kerdil. Di situlah kebijaksanaan pegawai-pegawai seperti pejabat peguam negara cuba nak mengimbangi hak ni.
Kerana nak harap kepada ahli politik, mereka tak kemampuan. Cakap je lebih. Betul. Jadi biarlah Tan Sri Idrus Harun dan pegawainya berbincang dan menentukan sama ada tawaran yang diberi memadai atau tidak. Sekarang ni dimaklumkan tapi tidak disahkan apakah jumlah, tapi dimaklumkan oleh sumber yang dipetik oleh media, kononnya Jolo tawarkan pulangan 1.5 bilion. Memang terlampau sedikit. Sebab seperti yang kita dimaklumkan, Jolo sendiri telah menyebabkan sekurang-kurangnya 15 bilion hilang. Mana kata apa yang ditawarkan kurang daripada 10%. Bolehkah kita terima? Kalau kita nak terima jumlah macam tu, bagaimana pula dengan wang sebenar yang berada di Amerika dan negara lain? Berapakah jumlahnya? Itu kita kena tahu daripada negara Amerika, daripada negara lain. Dan mereka kena setuju sebab Malaysia adalah mengalami kerugian terbesar. 1MDB adalah duit kita. Mereka sendiri kena faham. Lepaskan majoriti kepada Malaysia. Mereka nak ambil sedikit sebagai denda kesalahan-kesalahan jenayah di negara mereka. Kita boleh faham. Itu sebab perundingan ni perlu global. Jadi apa yang dilakukan oleh peguam negara itu adalah satu perkara yang baik. Yes. Demi sekurang-kurangnya tak dapat banyak pun, pasal ini jumlah yang besar. Yes. Betul. Hak rakyat Malaysia ini dapat balik. Ya. Sama ada setuju atau tidak, itu nombor dua. Tetapi apa yang dia lakukan itu betul lah. Runding, maksudnya tak salah lah. Ya, sebab apa tahu? Sebab rakyat kita ni, katalah esok Jolo dengan sukarela masuk ke Pulau Pinang. Dan bagi tahu saya ada di Pulau Pinang, mai tangkap saya. Lepas itu polis kita pergi tangkap, tuduh dia di mahkamah pihak peguam negara, dapat buktikan dia bersalah macam mana dibuktikan dengan orang lain, dan disumbat masuk penjara 19 tahun 364 hari, 64 hari, satu hari kurang daripada 20 tahun. Contohnya, bila dah habis hukuman dia, yang mana akan dikurangkan dari segi sudut hukuman tu kerana cuti dan sebagainya, dia dapat keluar. Masa tu umur dia baru hampir 50 tahun, 50 lebih sedikit. Lepas itu rakyat akan masa tu pun bising, mana duit? Hai, kata nak masuk dia dalam penjara je. Aku dah kena hukum. So sekarang ni lah masa untuk kita selesaikan atau cuba selesaikan sebaik mungkin. Jadi kita perlu berhati besar untuk membenarkan pihak berkuasa menggunakan segala kuasa yang mereka ada, sedara budi bicara mereka ada untuk menentukan maklumat-maklumat ni. Macam mana nak tentukan maklumat? Mestilah dengar dulu apa Jolo cakap. Tapi Jolo pun tak bodoh. Dia tak akan bercakap secara peribadi. Dia akan melantik peguam utama di Amerika sebagai wakil dia. Sebab undang-undang keguaman pula menentukan tidak boleh dipaksa peguam untuk mendedahkan di mana dia berada. Okey. Jadi di situlah wujudnya Kobri and Kim tersebut yang didaftar sebagai peguam di Amerika Syarikat. So mereka nak buat rundingan. Macam mana mereka nak buat rundingan? Ni balik kepada soalan pertama tadi. Mereka kena tahu adakah peguam negara Malaysia bersedia untuk berunding dengan mereka sebagai wakil Jolo. Jadi mereka telah menurut kenyataan yang ada menghubungi Apandi Ali. Now, isu Apandi Ali saya perlu jawab dari 3 sudut. Pertama sekali, didedahkan laporan oleh Malaysia Now pada 14 hari bulan Julai, di mana didedahkan oleh Malaysia Now pada masa itu media pertama yang laporkan berkaitan rundingan kerajaan Malaysia dengan wakil Jolo. Malaysia Now mengatakan kononnya ada rundingan dan dipercayai Apandi Ali hadir. Apabila laporan itu dibuat, dia mengejutkan saya, menampilkan persoalan kepada saya. Adakah Apandi Ali hadir mewakili kerajaan Malaysia? Kalau itulah kedudukan Apandi Ali, maka itu salah. Sebab dari sudut Apandi Ali, terdapat 3 masalah utama. Dia tidak boleh mewakili kerajaan Malaysia. Sebab pada tahun 2016, 26 Januari to be specific, dia telah melepaskan Najib Razak daripada mana-mana kaitan dengan isu 1MDB SRC. Ya, pertama. Yang kedua, selepas dilepaskan pada masa itu pun, ada diumumkan kononnya bahawa kertas-kertas siasatan SPRM dan polis masih dibenarkan untuk dibuka kalau ada bukti baru untuk dibawa.
Bukankah pada masa itu sepatutnya terserlah Mm-mm. bahawa antara pihak yang terlibat dalam 1MDB ini adalah Jolo. Jadi pengetahuan yang diperolehi pada masa itu yang tidak dilaksanakan dengan elok tidak membenarkan dia bertindak mewakili kerajaan Malaysia. Dua perkara lagi. Pada masa itu juga 2016 dan 2017 DOJ telah mulakan proses. Dan pada masa itu kita sarankan kalau kita nak memelihara hak Malaysia, patutnya Pejabat Peguam Negara Apandi Ali pada masa itu melantik wakil peguam di Amerika Syarikat untuk mewakili kerajaan yang dia tak lakukan. Dan yang keempatnya, pada masa yang sama, negara luar, pihak-pihak berkuasa negara luar, Pejabat Peguam Negara Switzerland, OAG, telah menulis 2 kali untuk minta kerjasama dengan Malaysia. Apandi Ali telah gagal, telah menolak permohonan tersebut. Adakah orang macam tu yang tidak yakin kononnya pada masa itu ada jenayah 1MDB boleh dilantik oleh Malaysia mewakili kerajaan? Itu yang muncul pada 14 Julai. So soalan itu telah kita tampilkan. Pada 15 Julai, satu lagi media, Age Market, telah mengeluarkan satu laporan. Dalam laporan Age Market pula menyentuh dan berbunyi seolah-olah Apandi Ali mewakili Jolo. Jadi lagi membimbangkan kita. Bagaimanakah Apandi Ali boleh mewakili Jolo? Sedangkan penglibatan Jolo dalam jenayah 1MDB sepatutnya terzahir pada masa dia menjadi pengkhidmat awam dan dia siasat fail-fail 1MDB, SPRM dan polis, walaupun pada masa itu terhadap Najib Razak dan orang lain yang dikatakan Najib Razak tak terlibat, patut terzahir penglibatan Jolo. So, maklumat yang diperolehi dalam perkhidmatan awam, bagaimana dia nak gunakan untuk bertindak mewakili Jolo pula sekarang? Itu lagi tak beretika. Kita bangkitkan perkara itu. Tetapi pada hari Jumaat, 16 hari bulan, Apandi Ali telah keluarkan satu kenyataan. Dia bukan mewakili kerajaan Malaysia dan dia tidak mewakili Jolo. Dia mewakili pihak ketiga. Dia dihubungi oleh peguam Jolo. Dan tujuannya satu, iaitu untuk mengatur cara, jika boleh, rundingan dengan pihak kerajaan Malaysia melalui peguam negara Malaysia. Apakah tawaran Jolo? Bukan untuk Apandi Ali sampaikan. Apakah tawaran balas Malaysia? Bukan untuk Apandi Ali sampaikan. Dalam jawapan yang diberi oleh Apandi Ali itu, bagi saya, melainkan kerajaan Malaysia mengatakan tak, itu tak betul. Apandi Ali hadir untuk mana-mana pihak lain. Ataupun disangkal oleh Idrus Harun. Ataupun oleh peguam Jolo sendiri, Kobre and Kim, menyangkal perkara itu. Melainkan perkara itu berlaku, sebagai peguam secara objektif, saya noktahkan isu penglibatan Apandi Ali sebagai benda yang pelik. Untuk kerajaan Malaysia pelik, untuk Jolo pelik. Tapi sebagai pengatur cara mesyuarat, bagi saya itu bukan satu perkara yang perlu dibawa keluar daripada topik perbincangan berkaitan dengan rundingan kerajaan Malaysia dengan wakil Jolo. Biasalah tu. Tak salah. Bukan nak kata biasa, tapi bagi saya tidak ada perkara yang perlu diperbesar-besarkan. Ya, ada orang tanya, bagaimana pula ada atau tidak Apandi Ali menerima wang untuk menyediakan mesyuarat tersebut? Itu untuk Apandi Ali jawab, kalau dia nak jawab. Sebab pembayaran wang dan sebagainya adalah juga tertakluk kepada antara Kobre and Kim dengan Apandi Ali. Tertakluk kepada professional privilege. Tak perlu dinyatakan kalau dia tak perlu nyatakan. Kalau dia tak nak nyatakan. Itu soal lain. Macam mana seorang penjenayah, sekarang ini pun ada orang dituduh di mahkamah, didapati bersalah dalam kes SRC. Dan juga masih menghadapi perbicaraan 1MDB. Beliau juga melantik peguam, satu pasukan peguam. Dia berhak melantik peguam. Dia berhak untuk dibela. Dan of course bila dibela, peguamnya berhak untuk dibayar. Memang ramai akan tanya, adakah bayaran itu daripada jenayah yang sama? Itu antara dia dan peguam dia. Yang mereka kena jawab di akhirat nanti. Tapi itu cerita lain. Dari sudut undang-undang duniawi yang ada, peguam tidak perlu mendedahkan hasil daripada pembayaran. Ini tidak bermakna saya mengatakan bahawa Apandi Ali telah mengambil bayaran. Sekiranya dia ambil bayaran sekalipun, tapi sama ada dia ambil bayaran atau tidak adalah untuk Apandi Ali menjawab. Tapi pokoknya balik kepada rundingan kerajaan Malaysia dengan Jolo.
tidak ada perkara yang perlu diperbesarkan berkaitan peranan Apandi Ali untuk menetapkan rundingan wakil Jolo iaitu Kobri and Kim yang telah disahkan, telah hadir melalui pegawai-pegawai mereka, berjumpa dengan pegawai-pegawai negara dan juga pegawai-pegawai SPRM. So bagi saya itu saja berkaitan dengan Apandi Ali. Tapi yang lebih penting, kita kena faham kenapa pejabat peguam negara perlu diberi peranan untuk rundingan Jolo. Ya, itu saja. Okey. Puas kita dengar daripada sulunya mai kepada jolonya, tapi tak lari daripada penglibatan semua peguam negara. Nama Apandi Ali ada, nama Tommy Thomas ada, nama Ghani Patail ada, begitu juga dengan Idrus Harun. Okey tuan-tuan. Itu habis satu bab. Adakah Haji nak tambah? Itu saya kata Haji. Kita 1 jam ni, aduh. 1 jam setengah, nothing. Yeah. Just like that, you know. Like you drink a Coke Zero. Ada kawan-kawan kita ni duk cerita tak habis-habis seronok dengan Coke Zero. Okey, kepada yang memberi komen yang cukup menarik, saya amat ucap terima kasih. Ada juga Sekong 2 yang tak ada kena mengena duk hentam Tun Mahathir di sini pun. Saya rasa dia mungkin duduk di dalam gua tak keluar-keluar lagi. Tak tahu kepala punca apa tajuk yang kita bincang. Main nak hentam saja. Okeylah, itu apa benda pun, kepada yang bijak pandai tak payah dilayan komentar sebegitu, kerana kita dah tahu mereka ni tak cerdik. Jadi tak payahlah kita layan. Okey Haji. Ya saya. Adakah Haji berpuas hati kupasan tentang Sulu, tentang Jolo, atau Haji nak tambah? Saya nak lari sikit lagi ni tajuk satu soalan ni. Oh ya. Baik, secara bagi saya lah, bukan soal puas hati. Bagi saya harap apa yang dinyatakan dapat difahami dengan betul, isu-isu yang terbabit, supaya rakyat dan para penonton dapat kemudiannya membezakan kenyataan-kenyataan yang keluar daripada mulut pemimpin-pemimpin politik. Adakah mereka itu faham atau tidak isu sebenar Sulu maupun isu sebenar rundingan kerajaan Malaysia dengan Jolo. Dan jangan mereka menambahkan kekeliruan kepada para penonton dan rakyat. Itu je harapan kita. Tidak lebih daripada itu, ya. Dan selain daripada itu, kalau ada apa-apa persoalan lanjutan, insya-Allah kita akan jawab. Okey Haji, terima kasih. Saya ada satu soalan. Ini memang banyak di WhatsApp Inspirasi Channel tadi, tentang politik lah. Boleh Haji no? Satu ya? Kalau berkaitan tadbir urus negara, insya-Allah. Okey. Satu saja soalan tentang politik. Bisa kita dah ada live di sini, saya pun mengambil kesempatan ini untuk tanya pasal isu politik. Isunya, biasalah ahli-ahli politik kita ni. Apabila Anwar Ibrahim di convention PKR mengkritik kluster mahkamah, semestinya lah Jebon lah, Mat Sakau lah, gelaran baru lah ni, Najib. Dalam satu sudut pula, Najib membalas kritikan tersebut dengan mengaitkan Lim Guan Eng dengan perasuah terowong lah, kluster terowong lah. Ini semua pemikiran ahli-ahli politik kita ini. Hang salah aku salah hang. Tapi dalam masa yang sama, persoalan saya nak tanya Haji ni, di mana prinsip kedaulatan undang-undang ataupun rule of law yang ada pada Anwar Ibrahim? Ya, Najib kita tahulah. Rakyat Malaysia pun selalu duk kritik dia pasal kluster mahkamah. Anwar Ibrahim mengkritik Najib Razak, Zahid Hamidi, tetapi tidak Lim Guan Eng. Pertama sekali, saya percaya kita tidak pasti, saya tidak pasti sama ada Anwar Ibrahim pernah atau tidak mengkritik Lim Guan Eng berkaitan dengan isu pertuduhan yang dihadapi. Tapi kita perlu lihat ni dari sudut keadilan, ya. Pertama sekali, sama ada ianya adalah Lim Guan Eng, Zahid Hamidi, Najib Razak yang lain selain daripada SRC. Sebab SRC dia sudah dapati bersalah. So kita keluarkan yang tu, yang lain 1MDB, salah ubah laporan audit negara berkaitan dengan LHDN, IP LHDN sebagainya, kan. Zahid Hamidi, Lim Guan Eng, Syed Saddiq, dan pemimpin-pemimpin lain.
semua sedang menghadapi pertuduhan jenayah. Mm-mm. Adakah mereka bersalah atau tidak? Cuma dalam kes-kes itu mahkamah yang akan menentukan. Mm-mm. Adakah mereka dibawa ke mahkamah atas dasar political persecution, tindasan politik? Itu pun mereka wajib bangkitkan di mahkamah. Mm-mm. Dan kalau mereka berjaya timbulkan keraguan berkaitan perkara itu, mungkin mereka boleh melepaskan pertuduhan berkaitan dengan isu tersebut. Sebab perkara ini semua mahkamah yang bertanggungjawab untuk buat keputusan. Selagi mahkamah belum buat keputusan, selagi mereka itu terdiri sebagai suspek ataupun tertuduh yang sudah dimulakan perbicaraan, tengah bicara ataupun sebagainya, mereka adalah kategori yang sama. Kluster mahkamah. Bagi saya, ia adalah kategori yang sama, kluster mahkamah. Jadi pada masa itu, kalau sebagai pemimpin politik, contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia maksudkan bahawa perjuangan PKR pada masa itu di bawah Pakatan Harapan adalah jelas terhadap jenayah 1MDB yang jelas pada masa itu, tapi mahkamah belum bicara lagi pada masa itu. So kalau dia nak katakan itu perbezaan fahaman dia tentang kleptokrasi 1MDB dengan kes-kes lain, bagi saya still dari segi kedaulatan undang-undang ianya kategori sama. Orang yang menghadapi pertuduhan jenayah, mereka belum bersalah. Mereka cuma boleh dapati bersalah oleh mahkamah. Tapi kita tidak boleh layan mereka dengan berbeza-beza. Betul. Sama ada Perlu berlaku adil. Yes, kita nak berlaku adil. Sama ada awak ahli politik maupun rakyat biasa, terutamanya rakyat biasa. Kalau anda penyokong Pakatan Harapan sekalipun, anda tidak boleh menuding jari kepada orang yang menghadapi perbicaraan mahkamah, perbicaraan jenayah di mahkamah daripada kelompok Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Bagaimana pula dengan pemimpin anda yang sedang menghadapi pertuduhan? Ya. Begitu juga kalau anda daripada Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, anda tidak boleh menuding jari kepada Lim Guan Eng ataupun Syed Saddiq semata-mata. Bagaimana pula dengan para pemimpin daripada kelompok anda? Jadi sebaiknya bagi saya, daripada tuding menuding, tunggu keputusan mahkamah keluar. Ya, kita boleh keluarkan prinsip asas perjuangan, iaitu melawan rasuah, melawan salah guna kuasa, melawan tindasan hak rakyat. Itu prinsip. Tapi kalau kita nak mengatakan kita tak sokong satu pihak kerana isu berkaitan dengan golongan mahkamah, maka perkara yang sama kena cakap super bikin lah. Itu rakyat nak tengok. Betul. Di situ saya perlu secara tak langsung nak sentuh satu perkara yang dibangkitkan berkaitan dengan Convention PKR ni. Di mana saya perlu nyatakan, bukan soal sokongan peribadi atau tidak, sebab saya tidak berhasrat memberi pandangan peribadi terhadap mana-mana pemimpin politik. Tapi apabila Rafizi Ramli semalam dipetik mengatakan bahawa sepatutnya ahli PKR dan pemimpin PKR jangan hendak bodek maupun sokong mempertahankan presiden. Saya rasa itu adalah suatu konsep yang yang rakyat sekarang minta, iaitu jangan sokong membabi buta, jangan bodek membabi buta. Rakyat nak para pemimpin walk the talk. Betul. Kalau awak sendiri kata kita sepatutnya seperti mana yang berlaku pada zaman Najib Razak, patutnya para pemimpin UMNO bersuara supaya 1MDB tidak berlaku, ataupun kalau sudah berlaku boleh didedahkan lebih awal, kerugian Malaysia alami kurang. Itu komplain kita, bukan? Jadi pada masa yang sama, sebagai pembangkang, anda kena menyatakan perkara yang sama kepada pemimpin anda. Kalau pemimpin anda salah, anda tidak boleh sokong membabi buta. Betul. Di situ saya setuju dengan kenyataan Rafizi Ramli. Bukan sebab saya sokong dia. Itu bukan isunya. Saya bukan ahli PKR pun, bukan ahli pakatan pun. Saya bukan ahli mana-mana parti politik pun. Tapi kenyataan beliau itulah yang kita nak tengok. Perubahan itu yang kita nak tengok. Bukan saja di kalangan para pemimpin dan juga ahli-ahli parti, tapi di kalangan rakyat. Rakyat tak boleh taksub. Macam mana cakap dengan Najib macam ni? Macam mana cakap dengan Zaid Amidi macam ni? Macam mana dengan Anwar Ibrahim cakap macam ni? Tak. Doesn't matter who they are. Salah tetap salah. Betul tetap betul. Dan apa yang dilakukan oleh naib presiden sekarang ni sebagai timbalan presiden adalah satu perkara yang positif. Tahun 2022 ini perlu dilaksanakan. Dan saya ucap syabas kepada Rafizi Ramli. Dia tidak fikir
apa yang ahli-ahli lain atau rakan sejawat PKR akan bercakap di belakang dia kerana kononnya mempersoalkan kedudukan presiden, tapi dia berani cakap kerana yang benar. Itulah sifat yang rakyat nak tengok di dalam para pemimpin. Saya rasa tak banyak, tak ramai, segelintir kecil para pemimpin yang kita ada sekarang yang berani nak cakap. Tak kisah sama ada daripada Parti Barisan Nasional, Parti Perikatan Nasional, Parti Pakatan Rakyat, atau Pakatan Harapan, ataupun parti-parti baru. Saya rasa tidak ada. Tak berani. Tak berani. Cakap dengan orang boleh, tapi buat sendiri semua kecut. Hilang jawatan, hilang kedudukan, tak dapat kursi, watikah. Itu yang paling penting. Adakah mereka ni ikhlas berjuang? Jadi di sini bagi saya, Rafizi Ramli, anda telah mulakan ketimbalan presiden dan anda dengan langkah yang betul, walaupun ramai mungkin cemooh. Teruskan. Bukan bermaksud saya sokong awak, tapi awak boleh teruskan. Betul. Nilai macam tu yang kita nak. Saya bersetuju. Kalau balik cerita ke politik tentang apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli, itu satu pembaharuan. Beliau menyedarkan seluruh rakyat Malaysia dan juga ahli-ahli politik ni, buanglah sikap membodek, ampu, angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut telunjuk ni. Itu saya puji. Rafizi punya pandangan itu saya sokong, kerana kita di tahun 2022 cukuplah. Walaupun mungkin atas sebab kenyataan itu, dia mungkin hilang watikah bertanding. Betul. Tak kisah. Tak kisah. Betul. Dia tak takut. Kerana di Malaysia ni orang cukup takut dengan presiden pasal watikah untuk bertanding. Jadi Rafizi membuktikan beliau bukannya takut dan dia bukan gila untuk bertanding kalau rezeki dia. Tak ada lah. Itu saya puji. Okey Haji. Ya. Puas hati saya dengar tadi pada Anwar Ibrahim sekalipun. Okey. Keadilan. Engkau parti presiden, parti keadilan. Tapi kalau nak tuding jari kluster mahkamah kepada pemimpin-pemimpin UMNO ataupun mana-mana pemimpin, tudinglah sama, bercakaplah sama tentang kluster mahkamah yang ada dalam pembangkang. Di situ yang rakyat nak tengok. Satu pemimpin, janganlah geng sendiri, semua betul. Tak betul pun kata betul. Kalau geng bukan sendiri, semuanya salah. Okey Haji. Ya, kita tak boleh lama-lama. 1 jam 35 minit. Saya nak Haji wrap up bagi kesimpulan kita pada malam ini. Baik, yang pertamanya berkaitan dengan Sulu ya. Saya berharap dan saya percaya pihak Pejabat Peguam Negara Malaysia akan mencuba sedaya upaya untuk mempercepatkan prosiding di Perancis dan Sepanyol bagi tujuan membatalkan secara muktamad awad muktamad timbang tara yang setakat ini masih boleh dedahkan aset-aset negara di mana-mana 167 negara tersebut. Saya harap dan saya percaya perkara ini perlu diselesaikan. Pada masa yang sama, saya juga harap Pejabat Peguam Negara akan keluarkan seperti mana mereka bertanggungjawab makluman-makluman kepada rakyat dari masa ke semasa apa yang berlaku. Dan berkaitan dengan isu rundingan ni antara Kerajaan Malaysia dan Jolo, saya harap rakyat boleh faham peri pentingnya Pejabat Peguam Negara cuba untuk mendengar apakah dia yang ingin disampaikan oleh wakil Jolo. Tak bermaksud ianya menghina kedudukan Malaysia untuk berunding dengan penyangga. Tak. Ini adalah kebijaksanaan Pejabat Peguam Negara untuk cuba tengok sama ada boleh diselesaikan sekaligus dengan mengenakan tindakan dan hukuman terhadap Jolo dan memperolehi pulangan wang yang perlu menggantikan balik dana-dana dan kantung-kantung 1MDB. Setakat yang kita tahu, mereka telah menolak tawaran Jolo. Kalau selepas ini Jolo nak bagi 15 bilion, mungkin suatu tawaran yang boleh diterima. Wallahu alam. Itu sajalah. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih juga pada perhatian anda semua. Saya hormat kerana anda sentiasa setia di dalam forum ataupun bual bicara kami yang semestinya menjadikan perundangan itu sebagai keutamaan. Apa itu hak rakyat, apa itu hak pemimpin, apa itu bidang kuasa pemimpin, apa itu bidang kuasa penjawat-penjawat awam. Begitu juga dengan kedaulatan negara dan sebagainya.
Ini majlis ilmu. Saya tetap akan mempertahankannya. Bukanlah dibayar, disogok oleh mana-mana pemimpin untuk kita bercakap. Saya ulang lagi Bukan sekali. dibayar oleh Jolo. Jolo pun tak bayar, siapa pun tak bayar. Ini adalah apa yang kita buat. Kita cuma memikirkan kita perlu bercakap. Kita perlu bersuara. Kalau betul, kita kata betul. Kalau tidak, kita kata tidak. Tidak kiralah ia melibatkan pemimpin kerajaan mahupun pemimpin pembangkang. Kepada komentar-komentar yang agak kurang senang dengan apa yang kita bincangkan tadi, yang menyentuh tentang Najib Razaknya, dengan Jolonya, saya bukan nak minta maaf kerana saya akan memegang kukuh apa yang kita bercakap, bukan kerana kita membenci mana-mana pihak. Yang betul kita kata betul, yang salah ataupun yang tidak baik kita akan tetap kata tidak baik. Cuma memberi komen dengan menyerang peribadi sosok tubuh pemimpin-pemimpin dengan mengata yang bukan-bukan. Tadi saya dah tertengok juga terlintas cerita pasal Saka tua lah, tentang dah kubur lah. Janganlah. Ini nasihat saya, jangan. Kerana setiap apa yang kita kata itulah patah balik pada diri kita. Bahasa menunjukkan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memberi satu pandangan yang agak kritis ataupun tak molek ditengok, kok mana pun orang kata tengok budak ni tak ada mak bapak tak ajak. Itu kalau di Penang. Tengok ni mak bapak tak ajak. Kesian, tak pasal-pasal mak bapak kita salah. Jadi cuba elakkan benda itu. Komenlah dengan baik. Kalau rasa kurang senang, bagilah pandangan anda yang bernas dan logik. Okey, apapun terima kasih di atas perhatian anda. Mohon ampun dan maaf jikalau ada salah bahasa terkasar kata daripada kami berdua. Yang baik hanya datang daripada Allah. Yang jahil semestinya datang daripada kita semua. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.